Bismillah, walhamdulillah, hadirin, hadirat, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Video kali ini saya akan bicarakan cara-cara merawat penyakit hati. Kita sudah tahu apakah penyakit dia, kita sudah tahu kepentingan dia, dan sekarang kita akan melihat bagaimanakah merawat penyakit hati. Sekiranya kita ada penyakit nifak, sekiranya kita ada penyakit hasad, sekiranya kita ada suka melakukan maksiat, sering melakukan maksiat, sekiranya kita ada macam-macam penyakit hati, bukan bagaimana cara merawatnya. Dan banyak cara, antaranya pertama ialah kita sentiasa muhasabah diri. Sebab tu para ulama dahulu, bila dia bersebut tidur, dia akan muhasabah diri. Dia akan tengok apa yang dia lakukan hari ni. Dia akan tengok satu persatu kan. Daripada pagi sampailah ke malam, apa yang dia telah lakukan. Itu cara dia. Kita muhasabah diri bermaksud kita merenung apa yang telah kita lakukan. Dan ini bila kita merenung tu, dia akan menjadikan kita ni hati uh, sentiasa bermuhasabah. Tu dalam company saya kata kita ada check and balance, kita ada audit saya kata. Begitu je kerajaan, kita ada check and balance. Kita ada kerajaan, kita ada bangkang. Sama-sama melihat, bukan melihat hati, tapi kita melihat bagaimana kita nak menyusun kehidupan. Supaya kehidupan hari ni tidak akan jadi seperti kehidupan esok. Bahkan boleh jadi lebih baik. Sebab tu sebab itu macam company kita ada audit, nak tengok supaya tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Jadi itu perlu adanya supaya kita boleh muhasabah diri ni, esok tu tidak akan melakukan perkara yang berulang. Itu yang pertama, kita kena bermuhasabah diri sentiasalah. Okay, yang kedua iaitu kita kena menginsafi diri. Kita dah muhasabah, jadi kita kena insaf. Kita rasa kita menyesal. Kita rasa, ya Allah, kenapalah aku buat? Ya Allah Tuhanku, kenapalah aku melakukan? Ya Allah Tuhanku, besok aku tak nak buat dah benda ni. Kita kena rasa begitu. Kalau kita tak rasa begitu, kita kena ramai tak bertengok. Sekarang kita tengok diri kita lah. Diri kita, hari ni kita buat dosa, besok kita buat dosa lagi. Dosa kita buat dosa, tolak buat dosa. Sebab kita tak ada muhasabah dan kita tak ada, kita tak insaf. Perkara ini kita perlu lihat, perlu kita tahu supaya kita tak mengulangi perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita sentiasanya kotor. Okey. Yang ketiga, inilah dia cara dia. Antara yang cara yang penting iaitu kita taubat dan istighfar. Sebab tu kalau kita rasa tak tenang, kita taubat. Kita solat 2 rakaat, kita solat sunat taubat. Yang selepas isyak, kita solat sunat taubat. Ataupun kita istighfar kan, selepas solat, selepas solat kita istighfar 3 kali ke, kan, 10 kali ke, 75 kali ke, kita istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Astagfirullah, astagfirullah. Kan, kalau kita nak baca Sayyidul Istighfar, iaitu penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sehinggalah akhir. Jadi kita baca istighfar, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kita dah insaf, kita dah muhasabah. Dari kita buat taubat, kita buat istighfar, mudah-mudahan Allah lupakan, maksudnya Allah hapuskan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Sebab kita nak menuju ke akhirat, kita nak dapat karunia Allah Ta'ala. Perkara ini kita lakukan. Dan manusia itu biasa, memang akan buat kesilapan, memang akan buat dosa. Tapi Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, At-Tawwab, dan dia sentiasa akan menerima taubatnya. Dia sentiasa akan mengampunkan dosa orang, manusia, hambanya yang melakukan dosa. Sebab tu kita tengok bagaimana dalam hadis Bukhari, bagaimana bila ada seorang pemuda, dia membunuh 99 orang. Dia jumpa orang ke 100, dia kata, yang orang alim, dia kata, boleh ada tapi terbukanya pintu taubat pada aku. Orang alim tu kata, kamu tak ada pintu taubat. Dia bunuh terus orang ke 100. Dia jumpa orang yang ke satu. Dia tanya, adakah kamu ada pintu taubat? Ada. Dan akhirnya dia bertaubat. Dia memohon istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah dia diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini bermakna rahmat Allah sentiasa luas. Barangkali perkara kecil yang kita buat, Allah ampunkan. Dan barang kecil Allah nilai. Semuanya akan dihitung dan mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Yang keempat, kita kena berdoa. Ini penting para pelajar. Iaitu kena tersedar, ya Tuhanku, kenapa masalah ini berlaku? Ya Allah Tuhanku, berilah hati aku tenang. Berilah hati aku lapang. Jauhlah aku sifat nifak. Jauhlah aku daripada hasad. Jauhlah aku daripada tidak bergantung kepada-Mu, ya Allah. Kita berdoa, doa spesifik. Doa yang khusus. Kita tengok dalam hati kita ni, apa sifat kita ni.
Apa yang ada dalam sifat kita ni. Kalau kita ada sifat itu, kita doa, sebaik-baik kita sebut, inilah masalah, aku tak nak ada sifat ni. Kita suruh kita ni sifat, kita dengki orang sangat. Kita, ya Allah, ya Allah, hati dengki aku ni. Kenapalah dengki aku sangat kuat ni. Kita kena sebut begitu. Itu kita kena berdoa. Yang terakhir, salat dan zikir. Ini antara perkara yang penting. Sebab tu kita kita dituntut salat fardu 5 kali sehari. Ini sebagai kita nak sentiasa merawat penyakit hati. Supaya kita sentiasa berhubung dengan Allah SWT. Supaya kita tidak lost connection dengan Allah SWT. Maksud itulah kita kena salat. Sebab tu Allah sebut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar Walazikurullahi akbar wallahu ya'lamu tasnaun. Sesungguhnya salat itu mencegah kepada perkara keji dan mungkar. Dan ingatlah Allah, yang Allah itu maha besar dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini bermakna para pelajar hadirin hadirat subhanahu ta'ala. Jika kita ada satu masalah musibah, kita mencari Allah SWT. Jangan cari selainnya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala. Kita beritahu kepada Ta'ala. Dan kita jasa dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita cuba. Kita ada masalah tekanan perasaan, tekanan jiwa. Kadang-kadang dalam musim pandemik ini, banyaknya orang bunuh diri. Dan kita cuba berhubungkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita mungkin ada masalah banyak kerja, misal kata banyak kerja sekolah. Kita ada banyak kerja. Contoh kalau dia seorang pekerja, dia banyak kerja nak kena buat, work from home sebagainya. Begitu juga yang orang lain semuanya ada masalah. Ada masalah ekonomi, ada masalah sosialnya. Semuanya ada masalah. Tapi jangan lupa, sentiasa kita berhubung dengan Allah SWT. Itulah kunci kejayaan kita. Dan cubalah, kita ada masalah, kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Duduk seorang-seorang kan. Allah Ta'ala tu, apa ni aku nak buat ni? Aku rasa nak bunuh diri ni. Kita bertanya kepada Allah Ta'ala kan. Aku rasa tak tenang ni. Kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Sekiranya kita tak ada, carilah kawan. Carilah pakar kaunseling. Dan kita jumpa dengan dia. Tanya dia, bagaimana ni? Saya dah salat, tapi hati saya tak tenang. Bagaimana? Itulah dia. Kita kena berdiskusi, berbincang, menyelesaikan masalah. Dan itu dia akan merawat penyakit-penyakit hati kita. Dan insyaAllah kehidupan kita akan lebih terurus, lebih tersusun. Kehidupan kita akan bahagia, kehidupan kita tenang. Segala masalah semuanya boleh diselesaikan jika kita mencari jalan. Itulah dia tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs ni dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, kekuatan untuk merawat penyakit hati. Dan Allah berikan kita jalan untuk sentiasa kita adanya sifat-sifat yang baik dan terpuji. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dalam musim pandemik ini semua masalah dapat diselesaikan dan semuanya keadaan tenang dan dirahmati Allah SWT. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.